tiada berniat dengannya kunut, aku makruhkan yang demikian itu baginya. Sekali lagi. Dan jikalau panjang perdirian i'tidal dengan sebab menyebut Allah Ta'ala, yakni zikir, dengan berdoa ia atau lupa ia, padahal ia tiada berniat dengannya kunut, aku makruhkan yang demikian itu baginya. Yani kalau berdiri lama i'tidal tanpa ada sebarang perbuatan, tanpa ada sebab ataupun kerana lupa, perkara itu dimakruhkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun zikir, wallahu ta'ala alam, boleh difahami secara terjemahan Syekh Idris ini membawa maksud makruh juga kalau berzikir, wallahu alam. Akan tetapi sabit hadis-hadis yang sahih menunjukkan ada zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ketika berdiri i'tidal. Kita tidak nafikan di dalam mazhab Syafi'i mereka membahagikan rukun panjang dan rukun pendek. Rukun pendek ini dimaksudkan oleh para ulama mazhab Syafi'i iaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kerana itu di kalangan para ulama Syafi'i mereka menganggap, cuba kita baca bagi habis, mereka tak benarkan berdiri tanpa sebab, sengaja berdiri lama ketika i'tidal. Mereka tidak benarkan. Tapi katakanlah kalau berzikir pemakruh, agak sukar untuk kita terima disebabkan ada hadis yang sabit Nabi berzikir lama ketika i'tidal. Antaranya iaitulah Nabi membaca bacaan ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'a samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian tak main min syai'in ba'du. Tak ingat saya. Dan ada juga Nabi baca, Nabi ulang-ulang bacaan li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Nabi ulang banyak. Kerana itu di dalam hadis antaranya Nabi salat malam bersama dengan Huzaifah radhiyallahu anhu. Kata Huzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama baginda berdiri, baginda membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Nabi baca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. 3 surah, 1 rakaat pada berdiri rakaat pertama. Kemudian kata Huzaifah, thummarka, kemudian Nabi rukuk pada kadar yang lebih kurang sama dengan 3 surah tersebut. Pendek sikit tapi hampir-hampir nak sama. Kemudian Nabi i'tidal hampir-hampir nak sama dengan lama rukuk. Maknanya lama ke? Sekejap. Lama. Menunjukkan lama. Tadi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Saya ulang balik sekali. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'a as-samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu bacaan. Kemudian Nabi sambung dengan zikir-zikir yang berbagai, antaranya li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Nabi ulang lama. Dalam hadis Huzaifah, Huzaifah bagi tahu kadar i'tidal Nabi hampir-hampir sama dengan kadar rukuk Nabi. Rukuk Nabi hampir-hampir sama dengan bacaan 3 surah, iaitu Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Al-Baqarah sahaja 286 ayat, bacaan yang laju, bukan laju sampai tak dengar huruf, dengar huruf, dia sekitar sejam ke sejam suku, sejam 10 sejam suku boleh dapat habis Al-Baqarah sekali duduk kita baca Al-Baqarah.
Sejam cukup boleh dapat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, berapa lama? Maknanya Nabi berdiri untuk baca 3 surah tu lebih daripada sejam, lebih dari 2 jam. Kerana sabit dia dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi baca ayat Al-Quran dalam salat ketika salat malam, ayatan. Nabi baca satu ayat, bukan macam kita baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tuan-tuan baca banyak tu sejam cukup. Surah Al-Baqarah habis. Sejam. Nabi bukan baca begitu, Nabi baca satu ayat sampai pada ayat azab. Nabi akan memohon perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari neraka. Sampai ayat tentang syurga, Nabi minta syurga, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta kepadamu syurga, ya Allah berikan syurga kepada aku. Begitu salat malam. Mana lama? Ha? Macam mana? 186? 286? 286 ayat. Cuba tuan-tuan bayar. Jadi i'tidal, sebab tu saya dengar kuliah daripada Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami, guru di Masjidil Haram yang mengajar fiqh Syafi'i. Dia sendiri tak setuju dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan tak boleh berdiri lama ketika i'tidal. Kerana sabit dia dalam hadis Nabi membaca zikir yang lama dan Nabi berdiri dengan tempoh yang lama ketika i'tidal. Ditambah lagi, i'tidal itu merupakan salah satu tempat berdoa. Perkara ni barangkali dalam masyarakat kita asing, tetapi tuan-tuan sekalian, sabit di dalam hadis menunjukkan Nabi membaca doa di dalam ketika i'tidal. Antara yang sabitnya iaitulah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah ibnu Abi Aufa, yang mana beliau berkata Nabi SAW antara doa yang Nabi baca ketika i'tidal, Nabi membaca Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid, Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh. Itu doa. Anda tak biasa dengar kan? Tapi hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang bermaksud, ya Allah sesungguhnya milikmu lah segala pujian yang memenuhi langit. Maknanya kita nak puji Allah Ta'ala, tapi kita tak reti nak puji, kerana Allah Ta'ala tu begitu mulia. Lalu kita buat perumpamaan yang kita tahu pujian yang terlampau banyak, pujian yang memenuhi langit. Wa mil al-ard, aku nak engkau lah pujian yang memenuhi. Pujian itu kalau boleh dilihat dalam bentuk sesuatu yang berbentuk berjirim, maka dia memenuhi ruang langit. Habaq kata kita puji Allah Ta'ala. Wa mil al-ard, ya Allah milikmu lah segala pujian, yang mana pujian itu jika berbentuk berjirim, dia memenuhi bumi. Aku nak puji dalam bentuk yang begitu. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan aku nak memuji engkau ya Allah dalam bentuk pujian yang jika dia berjisim dan berjirim, memenuhi segala-gala yang di luar dari langit dan bumi, yang engkau sahaja yang mengetahui keadaannya. Baru ni saya bersama dengan AJK Fatwa Perlis ke Indonesia. Kita antara tempat yang kita ziarah tu tempat cerapan anak bulan. Orang yang kerja duk cerak langit, cerak bintang semua ni, dia bagi tahu tuan-tuan, planet-planet, bintang-bintang di langit ni, dia ada jangka hayat dia. Dia bila dah lama sangat, dia akan pecah, dia akan meletup, dia akan pecah. Tuan-tuan tahu, saya tak ingat nama yang disebut planet tu. Dia kata dia sebut sebagai rahim planet, rahim segala bintang-bintang. Saya kata apa maksud rahim segala bintang? Dia kata bintang itu seperti dikandung oleh rahim dia. Dia ada cakrawala yang berperanan seperti rahim. Bintang-bintang yang telah meletup, yang pecah disebabkan usia dia telah habis ni, dia akan jadi habuk-habuk berterbangan di angkasa yang terlampau luas di atas sana.
dia akan berkumpul masuk ke dalam rahim tu, dan rahim tu akan melahirkan cakrawala yang baru, bintang yang baru. Tuan-tuan tahu bila kita sebut cakrawala, maksudnya dia melahirkan planet yang seperti dunia ni, yang ada sistem suria dia. Macam mana tu tuan-tuan? Berapa luas alam di atas antara bumi dengan langit? Berapa luas? Berapa luas semua tu tak tahu. Kerana itu Allah Ta'ala kata, langit dan bumi ini ada tanda bukti kewujudan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu Tuhan yang maha benar, benar segala kewujudan dia benar, cakap dia benar, syariat yang dia sampaikan, yang dia turunkan adalah syariat yang paling benar, yang menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Nabi yang Allah utuskan adalah Nabi yang paling benar. Mengikut Nabi itu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendatangkan keampunan dan kasih sayang Allah. Perkataan Allah itu benar. Kalau kita ikut Nabi, benar-benar Allah Ta'ala akan sayang dan cinta kepada kita. Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada kita. Semua yang datang dari Allah benar belaka, kerana Allah Ta'ala itu begitu hebat yang tidak boleh diungkapkan oleh perkataan manusia. Akhirnya Nabi ajak kita baca Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, engkaulah milik segala pujian, yang jika pujian itu berjirim, dia memenuhi ruang langit dan ruang bumi dan segala ruang yang kami tak tahu, tetapi engkau yang tahu. Banyak sangat pujian kepada Allah. Kemudian Nabi terus minta Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, sucikan aku dengan salji dan al-barad. Al-barad air hujan batu. Wal ma'il barid, dan sucikan aku dengan air yang sejuk. Kenapa Nabi sebut salji, hujan batu, air yang sejuk? Kenapa? Kerana biar minta disucikan yang dimaksudkan iaitulah suci daripada dosa. Dosa ni menyebabkan kita layak masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi minta dalam bentuk yang bersungguh supaya dibersihkan dosa yang boleh mencampakkan kita dalam neraka. Tak nak sangat neraka tu diletakkan alat-alat bersuci yang bersifat sejuk, supaya tak nak sungguh, tak jauhkan sangat daripada neraka ni. Kemudian Nabi sebut Allahumma tahhirni minadh-dhunubi wal khataya. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqath thawbul abyadu minal wasakh, seperti mana dibersihkan pakaian yang putih dari segala kotoran. Ini doa Nabi minta. Bila Nabi baca ni? Nabi baca ketika i'tidal. Nabi baca ketika i'tidal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kerana itu, walaupun perkara ini tidak masyhur dalam masyarakat kita, tetapi saya kongsikan kepada tuan-tuan perkataan para ulama yang mengatakan ketika i'tidal ini tempat doa. Jadi kita boleh berdoa. Kata Al-Imam Nawawi, demikian juga duduk di antara dua sujud juga tempat doa. Walaupun kita tak pernah berdoa dalam masyarakat kita, tetapi boleh berdoa. Kata Imam Nawawi ketika dia menghuraikan tempat-tempat berdoa di dalam salat, antaranya i'tidal, antaranya duduk di antara dua sujud. Kata Al-Imam Nawawi, qala sahibut tatimmah, kata Imam Nawawi telah berkata, penulis kitab At-Tatimmah, wala yata'ayyanu hadha ad-du'a, tak wajib berdoa dengan lafaz yang disebutkan di dalam hadis. Bal ayyu du'ain da'a bihi hasalatis sunnah. Bahkan mana-mana doa yang diucapkan oleh seseorang pada tempat-tempat berdoa di dalam salat, hasalatis sunnah, dia telah memperolehi, mendapatkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah berdoa pada tempat-tempat yang dimaksudkan. Walakin hadha alladhi fil hadith afdal, akan tetapi doa yang dinyatakan di lafaz doa yang dinyatakan di dalam hadis adalah afdal, lebih utama, lebih baik. Tapi kalau nak lafazkan dengan lafaz yang lain, boleh ke tak boleh tuan-tuan? Boleh. Kan itu sesiapa yang rajin bangun malam, dia bangun sunat, dia solat tahajud pada malam hari,
banyakkan doa-doa di tempat yang saya sebut sebentar tadi, ketika i'tidal, ketika sujud di antara dua sujud. Kita dahulukan dengan bacaan yang sabit dari Nabi dulu. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, seperti doa yang saya baca sebentar tadi. Lepas pada tu kita tambah. Bahkan asy-syekh, barangkali ada orang yang minat ataupun dia suka mendengar fatwa-fatwa daripada tokoh-tokoh Saudi sebagai contoh. Saya sebutkan contoh daripada perkataan Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah, mufti Saudi yang dahulu. Bin Baz rahimahullah membenarkan membaca doa keampunan untuk kedua ibu bapa ketika duduk di antara dua sujud. Semak fatwa dia, cari. Dia ada sebut boleh baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Di mana? Ketika duduk di antara dua sujud. Setelah kita membaca rabbighfirli warhamni wajburni sehingga ke akhirnya, kita boleh tambah rabbighfirli wa liwalidayya. Asal macam mana? Tak, dia tak timbul isu bid'ah disebabkan memang ada isyarat kebenaran untuk membaca doa. Sebab tu dinamakan mawatinud du'a fi salah, tempat-tempat yang dibenarkan berdoa di dalam salat. Yang paling afdal sekali iaitulah sebelum salam dan di dalam sujud. Tapi bukan bermaksud di tempat lain kita tak boleh berdoa. Kita boleh berdoa hatta di dalam rukuk. Boleh berdoa di dalam rukuk. Yang paling afdal doa yang Nabi ajar. Tetapi kalau kita tak hafal doa yang Nabi ajar, kita baca doa dengan doa-doa yang lain. Di dalam rukuk boleh berdoa, ketika i'tidal min mawatinid du'a, termasuk dari tempat-tempat yang boleh berdoa. Demikian juga ketika duduk di antara dua sujud juga merupakan tempat-tempat yang dibenarkan untuk kita berdoa. Tak timbul isu bid'ah. Memang kita tak nafikan ada sebahagian orang yang mengaji sunnah dia ekstrim, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Hatta ada orang menghukum bid'ah lafaz wa'fu anni, wa'afini, wa'fu anni dalam tahiyat awal, dihukum bid'ah. Tak bid'ah, kerana tempat itu sememangnya tempat berdoa. Dah ada orang kata, ustaz, Nabi sebut sujud, berdoa ketika di dalam sujud dan sebelum salam saja. Itu tempat yang paling afdal. Dia tidak menafikan boleh berdoa pada tempat-tempat yang lain. Tidak menafikan boleh berdoa pada tempat-tempat yang lain. Soalan tadi apa? Doa dengan bahasa Melayu boleh. Jangan dalam hati. Maksudnya jangan dilafazkan. Baca dalam hati. Di tempat-tempat yang saya sebut tadi, tempat boleh berdoa. Jadi wallahu ta'ala alam. Kalau saja berdiri lama ketika yang tidak saja, dia lama senyap, tak tahu apa, itu makruh. Tapi kalau dia lama kerana berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara itu dibenarkan. Kata dia lagi, dan tiada ulang dan tiada sujud sahwi. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia berdiri lama, sama ada berdoa ataupun dia terlupa, sujud dia sah, solat dia sah, dan tidak perlu dia ulangi rakaat tersebut. Kata dia lagi, persalahan masalah jikalau berdiri lama dengan sebab membaca. Ni baca Quran tak boleh, kerana tempat tu bukan tempat membaca Al-Quran. Kerana bahawasanya membaca itu daripada amal sembahyang pada lain daripada itu tempat. Membaca Al-Quran hanya ketika berdiri, iaitulah membaca surah Al-Fatihah dan hukumnya dan ia rukun. Demikian juga membaca mana-mana surah ma tayassara minal Quran, mana-mana surah yang kita hafal selepas membaca Al-Fatihah, dan hukumnya sunat. Dan ini tempat ialah tempat zikir lain daripada membaca. Tempat i'tidal kata Imam Syafi'i adalah tempat berzikir kepada Allah, bukan tempat membaca. Membaca di sini membawa maksud membaca Al-Quran. Maka jika melebih padanya, maka tiada wajib atasnya sahwi. Kalau dia berdiri lama sangat, lebih pada kadar zikir yang ada, maka tak perlu sujud sahwi. Sekalipun al-Imam Syafi'i memakruhkan perkara itu. Akan tetapi saya secara peribadi, wallahu ta'ala alam, berdasarkan apa yang saya mengaji, saya dengar daripada guru-guru yang mengajar, saya memegang pandangan ulama yang mengatakan tidak ada hukum makruh jika dia menambahkan doa dan zikir-zikir yang lain. Tak ada hukum makruh.
Dan kerana itulah jikalau lama berdirinya dan jikalau lama perdirian, hal keadaannya diniat dengan dia kunut, nescaya adalah atasnya sujud sahwi. Akan tetapi kalau dia berdiri lama dengan niat kunut, padahal bukan tempat kunut pada setiap i'tidal, maka dia perlu sujud sahwi. Kerana bahawasanya kunut itu amal yang terbilang ia daripada amal sembahyang. Kunut yang ada hanyalah di sisi ulama mazhab Syafi'i hanyalah dalam salat subuh ketika i'tidal rakaat yang kedua, itu sahaja. Tiba-tiba ada orang sembahyang zuhur i'tidal, dia berniat kunut, berdiri kerana nak berkunut, dan dia berkunut, kata Imam Syafi'i, dia kena sujud sahwi kerana dia telah menambah sesuatu amalan yang bukan dari amalan, dia menambah satu perbuatan salat yang bukan pada tempatnya. Maka apabila memperbuatkan dia pada bukan tempat, wajib atasnya sujud sahwi. Boleh faham? 383. Masalah duduk antara dua sujud dan kaifiatnya. Kaifiat maksudnya dan caranya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, maka kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang daripada laki-laki dan perempuan bahawa adalah duduk di dalam sembahyangnya 3 duduk. Betul? 3 duduk. Iaitu apabila mengangkat kepalanya daripada sujud. Bila mau duduk, janganlah duduk atas tumit, bahkan lipat, bahkan lipatkan kaki kiri dan duduk atasnya sebagaimana duduk tasyahud awal. Ini duduk, dia dinamakan duduk ini sebagai duduk al-iftirash. Cara duduk dia iaitulah kita duduk di atas kaki kiri yang dilipatkan. Dan apabila mau berdiri daripada sujud, kita tengok duduk iftirah ni. Duduk iftirah Imam Syafi'i sebut, kita duduk di atas kaki kiri yang dilipatkan, kaki kanan ditegakkan telapak kakinya. Itu nama dia duduk iftirah yang paling sempurna. Bukan duduk seperti kebanyakan orang duduk, iaitulah dia silangkan kaki kanan dan kiri, dia duduk di atas kedua-dua kaki. Itu tak batal sembahyang, tapi bukan duduk yang paling sempurna. Boleh faham? Dan apabila mau berdiri daripada sujud atau berdiri daripada duduk, dan apabila mau berdiri daripada sujud atau berdiri daripada duduk, nescaya bertelekan. Betul? Bertelekan dengan dua tangannya atas bumi dan bangun. Duduk ni dinamakan sebagai duduk al-istirahah. Tadi iftirash, yang kedua istirahah, yakni duduk sebelum berdiri rakaat yang berikutnya. Maka tiada aku suka bangun dengan tiada bertelekan, kerana bahawasanya diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia bertelekan atas bumi apabila mau berdiri. Jadi ada 3 tempat duduk. Dia baru sebut 2, kan? 2 ke 3? Pertama dia sebut duduk iftirash, itu tempat duduk yang pertama, iaitulah selepas bangun dari sujud yang pertama dalam setiap rakaat. Kedua, duduk atas tumit, bahkan dia letakkan kaki kiri dan duduk atasnya sebagaimana duduk tasyahud awal. Duduk iftirash tu yang pertama tu. Yang kedua, dan apabila mau berdiri daripada sujud, duduk istirahah. Apabila mau berdiri daripada sujud, kita bangun sujud kali yang kedua, kita nak bangun buat rakaat yang berikutnya, kita disunatkan duduk seketika dan kita kita tampung badan kita dengan tangan, baru kita joy naik ke atas. Joy apa orang kita toy ke atas, naik berdiri, kita baru naik berdiri. Itu nama dia duduk istirahah. Ini khilaf di sisi ulama, di sisi Imam Syafi'i sunat. Sebahagian ulama dia tak kata sunat. Sebahagian ulama dia kata kerana duduk istirahat. Saya tak ingat riwayat hadis tu, ulama nama sahabat tu. Sahabat yang meriwayatkan tentang duduk istirahat ni sahabat yang masuk Islam lewat. Jadi ketika dia masuk Islam, dia tengok Nabi salat tu, ketika tu Nabi dah lanjut usia. Dan tuan-tuan kena tahu, Nabi ketika baginda lanjut usia,
badan Nabi ni berisi. Budun tu dalam lafaz riwayat, dalam lafaz hadis. Aku telah budun tu aku sebahagian maknanya aku telah berisi sikit. Bila Nabi dah agak lanjut usia, jadi Nabi tak mampu nak bangun terus bangun, melainkan Nabi perlu duduk istirahat, tampan dengan tangan, baru tu naik ke atas. Jadi itu tempat yang kedua di sisi Imam Syafi'i. Atau berdiri daripada duduk, nescaya bertelekkan dengan dua tangannya atas bumi. Ataupun kita nak berdiri tadi dari sujud rakaat yang pertama, nak naik rakaat yang kedua disunatkan duduk. Bangun dari sujud rakaat yang ketiga, nak buat rakaat yang keempat, disunatkan duduk terlebih dahulu, dinamakan duduk istirahat, duduk seketika tanpa ada sebarang lafaz zikir dan doa, tanpa ada. Itu duduk yang kedua. Dan duduk yang ketiga iaitulah duduk sebelum berdiri. Maksudnya duduk yang saya faham daripada perkataan ni iaitulah duduk ketika tahiyat awal. Mana ada duduk lain lagi dah. Duduk nak berdiri, iaitulah duduk tahiyat awal. Jadi itu 3 tempat disunatkan duduk di dalam salat. Maka tiada aku suka bangun dengan dia. Imam Syafi'i tak suka bangun terus tanpa duduk istirahat terlebih dahulu, tampung dengan tangan dan baru berdiri. Tampung dengan tangan ke lantai, tampung dengan tangan ke lantai. Nampak tu? Tengok baris yang terakhir. Kerana bahawasanya diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia bertelekan atas bumi. Tuan-tuan dapat gambaran tu? Duduk, tampung tangan atas bumi terlebih dahulu, baru bangun berdiri di atas bumi. Nah, Isma. Ada kalau kita tengok sebahagian orang dia duduk istirahat untuk bangun rakaat yang berikutnya, dia guna penumbuk, dia genggam tangan dia begitu. Macam mana boleh jadi perkara tu? Perkara ni setakat saya makan yang saya tahu disebut oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab dia Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi. Dia sebut. Kenapa? Berdasarkan hadis yang meriwayatkan yang menyebut bahawasanya kana ya'jinu fi salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jin di dalam salat, yakni melakukan ajan ketika duduk istirahat untuk berdiri. Ya'jin maksud dia apa? Orang uli tepung. Lalu Al-Albani memahami uli tepung dengan genggaman penumbuk macam ni. Orang uli tepung dia. Saya pernah kawan dengan orang jual roti canai. Memang dia uli tepung tu, dia tumbuk. Dia tumbuk tepung tu, dia ulilah, dia tekan dengan penumbuk apa semua. Tetapi saya baca buku La Jadid fi Ahkamis Salah, tidak ada benda baru dalam hukum ahkam salat, ditulis oleh Dr. Bakar Abu Zaid, Syekh Dr. Bakar Abu Zaid. Dia seperti tak setuju dengan Al-Albani. Dia kata lafaz ya'jin tidak semestinya menunjukkan genggam penumbuk, kerana orang menguli tepung ni kadang-kala dia dengan genggaman tangan, kadang-kala dia uli tepung dengan buka tangan. Jadi macam mana kita boleh pilih satu cara, tak kita buang cara yang berikut? Kerana itu apatah lagi kata Dr. Bakar Abu Zaid, lafaz itu ada dakwaan dari para ulama yang mengatakan dia berlaku tashif. Berlaku tashif ni dia berlaku kesilapan dalam penulisan. Maksudnya asalnya bukan kana ya'jin, tapi asalnya kana ya'jiz. Ya ain jim zai. Tapi bila zai tu, bila orang tulis terlebih ekor, nampak macam nun. Dia baca ya'jin. Asalnya ya'jiz. Ya'jiz. Nabi ketika istirahat itu Nabi duduk, kenapa? Kerana baginda ya'jiz, dah lemah badan baginda. Ya'jiz fi salah, Nabi bergerak untuk istirahat. Nabi duduk istirahat, tampung badan pada bumi, baru bangun berdiri kerana Nabi lemah, tak mampu nak berdiri terus ketika salat. Ada para ulama yang mengatakan lafaz hadis ya'jin tu sebenarnya dia tashif, berlaku tashif ni terjemah apa saya tak tahu, berlaku
kesilapan dalam periwayatan, dalam menukilkan hadis tu. Jadi kata Dr. Bakar Abu Zaid, kenapa kita memilih satu cara genggaman tapi kita ketepikan orang uli tepung juga dengan buka tangan. Apatah lagi ada dakwaan dari para ulama yang mengatakan berlaku kesilapan di dalam periwayatan. Kerana itu kata Dr. Bakar Abu Zaid, dan tidak termasuk di dalam sunnah Nabi menjadikan perbuatan penguli tepung sebagai sifat salat. Orang uli tepung apa kaitan dengan solat? Kata Dr. Bakar Abu Zaid. Kerana itu tak ada. Boleh dengan genggaman, boleh juga dengan buka tangan. Saya pegang dengan pandangan tu. Dulu saya pernah buat ni, tapi saya baca buku Bakar Abu Zaid itu, saya kata jelas huraian dan hujah. Wallahualam. Tapi kalau ada orang buat, kita tak bantah. Kalau ada orang buat, kita tak bantah. Wallahualam. Kita masuk bab baru, ada soalan setakat tu. Babu ma jaa fi karahiyati an yubadira al-imamu birruku' was sujud. 383 bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis menegahkan bahawa menyegerai imam, yakni dilumba akan dia dengan rukuk dan sujud. Maksudnya tadi an yubadiral imama, an yubadiral imama birruku'i was sujud. Tak boleh kita bersaing dengan imam ketika nak buat rukuk dan sujud. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahawasanya di dalam bab ini menyebutkan hukum menurut imam pada segala kelakuannya, yakni tiada boleh diperbuat umpama rukuk sebelum imam rukuk dan sujud dahulu daripada imam sujud. Tak boleh seorang makmum dia dalam pergerakan salat seperti menyaingi imam, dia duduk berlumba dengan imam. Imam baru tak habis, baru nak rukuk dia dah duduk, dah rukuk tak dandan dah. Imam rukuk, dia habis makmum baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia dah berdiri dah, imam tak berdiri lagi. Jangan buat begitu. Sebab tu kita kena baca baris atas tu, babu ma jaa fi karahiyati an yubadiral imama. Imama. An yubadira. Kemudian kata dia, dengan hadisnya dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya, berdasarkan hadis yang kita baca sekarang ni. Anil Bara qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yahni rajulun minna dhahrahu hatta yasjuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanasjuda. Maksudnya, kata Al-Bara, dan adalah kami apabila sembahyang kami di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana adat kami, yakni kebiasaan kami, sebagaimana kebiasaan kami sembahyang berjemaah dengannya, yakni dengan baginda Nabi, maka mengangkat ia, Nabi mengangkat akan kepalanya, Nabi mengangkat kepala baginda daripada rukuk, yakni ketika nak i'tidal, dan kami pun mengangkat bangkit daripada rukuk sembahyang itu mengiringi perbuatannya. Kena faham betul-betul. Jangan dahulu daripada imam, dan hendaklah kita bangun sebaik sahaja imam bangun. Kemudian daripada sudah tetap i'tidal kami, tidaklah membungkuk seorang laki-laki daripada kami akan belakangnya supaya sujud dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada kami, maka kami sujud mengiringinya. Hadis ini penting dalam masyarakat kita. Jangan kita i'tidal, jangan kita bergerak terlebih dahulu daripada imam. Hendaklah pergerakan kita di dalam salat mengiringi pergerakan imam, yakni selepas pergerakan imam. Dan jangan juga tunggu lama. Imam sami Allahu liman hamidah, dia duduk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia dengar imam dah berdiri, dia tak apa, aku nak buat sampai 11 kali tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Orang tegak dia kata tak apa selagi tak tinggal 3 rakaat, 3 rukun. 3 rukun tu bincang bab lain. 3 rukun tu bagi orang yang tak dapat membaca Al-Fatihah atas kecuaian dia.
orang yang tak dapat baca Al-Fatihah atas kecuaian dia. Lagi saya nak terang perkara ni supaya jangan berlaku salah faham. Kata Abu Isa, dan pada bab ini adalah riwayat daripada Anas dan Muawiyah dan Ibnu apa? Mas'adah. Ibnu Mas'adah dan Abi Hurairah. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Al-Bara ini ialah hadis hasan lagi sahih intaha, dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya. Wallahu alam. Kita berhenti seketika untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan, 384 masalah rukuk dahulu daripada imam, apa hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sebut tentang perkara yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitulah berkaitan dengan sikap sebahagian jemaah kita, makmum terutamanya, apabila imam rukuk dia masih kekal berdiri, baca surah, sempurnakan surah. Kemudian bila dia pun rukuk, setelah imam setengah rukuk dia, nak berdiri dah baru dia nak rukuk. Kemudian bila imam bangun i'tidal, dia masih dalam keadaan rukuk untuk menghabiskan tasbih rukuk.
perbuatan seperti itu salah. Dia menyalahi perintah Nabi SAW di dalam hadis Nabi yang mana baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya diadakan imam bagi salat berjamaah itu untuk diikuti. Fa idza kabbara wa idza kabbara al imam fakabbiru, bila imam bertakbir maka bertakbirlah. Bila imam membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, fa'ansitu, maka hendaklah kamu semua diam, Nabi kata. Wa idza raka'al imam farka'u, apabila imam rukuk maka hendaklah kamu semua rukuk. Nabi menggunakan lafaz idza raka'al imam farka'u, Nabi menggunakan huruf fa, farka'u. Fa dalam bahasa Arab dia litta'qib, menunjukkan berturutan ataupun menyusul selepas rukuk imam. Bila imam berdiri maka kamu berdirilah, kerana mengikut imam. Bila imam kata sami'allahu liman hamidah, maka kamu katalah rabbana walakal hamdu setelah kamu juga menyebut sami'allahu liman hamidah. Apabila sujud imam maka kamu pun sujud. Fasjudu, Nabi guna huruf fa, fasjudu, maka sujudlah, maksudnya berturutan dengan sujud imam. Setelah imam sempurna dalam perbuatan sujud dia, sujud elok, maka kita pun turun sujud. Itu cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata ada orang, ustaz kami baru nak baca Al-Ikhlas tak sempat, qul huwallahu ahad, tiba-tiba imam rukuk, Allahu akbar, rukuk terus. Maka jawab dia, tak perlu habiskan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, imam Allahu akbar rukuk, maka kita pun Allahu akbar rukuk. Kita sempat membaca ayat pertama di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, cukup. Sama juga kita rukuk Allahu akbar, baru subhana rabbiyal azim. Kan kita ada orang dia sentimental, dia baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, imam 3 kali lah. Imam baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dia baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lambatlah. Elok habis sekali tasbih, imam pun sami'allahu liman hamidah. Maka apa yang makmum tu lakukan? Sami'allahu liman hamidah, i'tidal selepas imam i'tidal. Tak perlu dia habiskan 3 kali bacaan. Kerana menghabiskan 3 kali bacaan itu hukum dia sunat. Bahkan kalau tak baca apa-apa di dalam rukuk pun sah salat itu. Tapi Nabi memerintahkan kita ikut imam salat berjamaah. Ada orang kata, ustaz tak boleh kalau kita selagi imam tak mendahului kita 3 rukun, kita tak ada masalah. Itu bukan tempat dia. Isu tak selagi imam tak mendahului kita 3 rukun, hanya kepada masbuk yang melakukan kecuaian. Apa maksud dia? Contoh, masbuk tu dia masuk solat ketika imam berdiri, Allahu akbar, dan dia mendapat takbir bersama selepas dia takbir tu dia dapat tempoh berdiri selama dengan imam. Dalam tempoh pada uruf dia sempat menghabiskan Al-Fatihah. Faham? Tapi dia masbuk ni, dia masuk Allahu akbar, dia yang sepatutnya dia kena baca Al-Fatihah segera. Tapi dia tak baca Al-Fatihah, dia pergi pukul doa iftitah, balun doa iftitah dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, dia masbuk. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, imam rukuk. Mana dah dia nak baca Al-Fatihah? Makmum yang seumpama ni di sisi ulama mazhab Syafi'i dia tak boleh rukuk. Sebab apa? Sebab dia cuai. Dia pergi buat benda sunat, dia meninggalkan ke benda yang rukun, lalu dia mesti habiskan Al-Fatihah. Dia kena baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam sami'allahu liman hamidah, dia takbir Al-Fatihah lagi, dia tak boleh rukuk, dia kena habiskan Al-Fatihah tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar, imam sujud pula.
Dia kena habiskan segera. Jangan bagi imam bangun lepas rukun yang ketiga. Dia kena habiskan segera. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam masih sujud lagi, dia pun rukuk. Kalau itu keadaan dia, dia dapat rakaat tersebut dan sah sembahyang dia bersama dengan imam. Kalau dia tak dapat rakaat tu, ataupun dia tak boleh habis, dia jenis sentimental punya orang, alhamdulillahi rabbil alamin, imam rukuk, Allahu akbar, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, imam i'tidal, duduk maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sujud, ihdinas siratal mustaqim, imam bangun, dia tak rukuk-rukuk lagi, batal salat dia. Imam tidak mendahului 3 rukun hanya untuk kes tadi saya sebut, bukan untuk menghabiskan tasbih rukuk. Boleh faham? Tempat lain kena ikut imam. Orang yang muafiq salat bersama dengan imam mesti ikut imam pada setiap pergerakan imam, tidak mendahului imam dan tidak juga terlepas begitu lama dari imam. Sepatutnya dia melakukan pergerakan perubahan di dalam salat sebaik sahaja imam melakukan pergerakan di dalam salat setelah imam masuk ke dalam rukun tersebut, baru dia ikut. Wallahu alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah pada masalah 384. Kita buka pada soalan jika ada kemusykilan. Ya, sila. Ya. Slow tasbih dia tak perlu habiskan tasbih itu sebab dia slow. Kalau dia kena usaha bagi perhabis, kena dia bagi usaha bagi sempat. Kalau tidak, dia memiliki tempoh yang sempat untuk dia memperoleh Al-Fatihah. Ini di sisi ulama mazhab Syafi'i lah. Pandangan di sisi ulama mazhab Syafi'i, sebab dia terlampau slow, memang ada dia batik. Orang yang batik ni itulah slow lah, orang yang slow. Kalau dia tak boleh dapat Al-Fatihah setelah imam rukuk, dia tak boleh nak buat apa dah, dia pun rukuk, rakaat tu tak dikira pada nisbah dia kena buat satu lagi rakaat selepas imam memberi salam. Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kalau dia slow memang jenis tu, dia muafiq, dapat takbir bersama dengan imam, dia muafiq, dia memang slow. Kalau baca doa iftitah dia tak boleh Al-Fatihah, tak perlu doa iftitah, terus dia baca Al-Fatihah pada solat sir. Tapi solat jahar masalah sikitlah. Pada solat jahar masalah sikit, tetapi dia boleh memulakan, kalau dia pegang dengan mazhab Syafi'i lah. Kalau dia pegang dengan mazhab Syafi'i, dia boleh meneruskan terus membaca Al-Fatihah walaupun imam belum membaca Al-Fatihah. Kalau bagi orang yang terlampau masalah sangat, tak boleh, saya laju je sembahyang saya salah. Bacalah. Kalau dia pegang, saya memang kata Al-Fatihah tu wajib pada setiap rakaat, sama ada imam baca kuat atau baca perlahan. Saya kata makmum wajib baca Al-Fatihah, maka kita nasihat dia bacalah Al-Fatihah sebelum imam baca Al-Fatihah. Ya, dia mendahului dalam bacaan tak apa. Yang tak boleh itu adalah mendahului dalam pergerakan. Wallahu a'lam. Ya. Yang Nabi solat baca 3 surah, lepas tu tidak banyak-banyak tu, adakah dia solat sunat atau terima kasih tanya soalan tu, supaya tadi saya sebut Nabi baca 3 surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama itu. Apakah solat itu solat fardu ataupun solat sunat? Maka jawapannya salat sunat pada malam hari ketika tahajud. Adapun salat fardu tak boleh. Maksud saya tak boleh itu, tak boleh imam baca panjang-panjang dalam salat fardu sehingga memberatkan makmum. Tapi kalau sembahyang sendiri tak apa. Sembahyang sendiri tak apa. Melainkan dia tak boleh panjangkan berdiri pada rakaat pertama jika dia terlewat menunaikan salat, pada kadar jika dia memanjangkan rakaat pertama sehingga 3 rakaat yang berbaki ataupun tak habis rakaat pertama tu, dia telah masuk waktu yang lain. Kalau dia buat macam tu berdosa.
sembahyang dia jadi qada, tak jadi tunai. Wallahu a'lam. Ya. Kalau apa? Sembahyang sunat malam, tahajud. Baik, berapa panjang dengan kadar malam? Tak apa, saya dapat soalan tu begini. Nak tahu tahajud Nabi, tuan-tuan bahagikan malam kepada 6 bahagian. Yang dikatakan malam bermula dari maghrib. Maghrib pukul apa sekarang? 7.32. Sampailah subuh 6.30 lebih kurang tak? 7.30 ke 6.30, berapa jam? 6.20.